Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi amin. Maka berkata Syekh Al-Qastallani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta berkat ilmunya. Larangan mengekalkan perempuan yang tidak setia. Larangan lain bagi Rasulullah SAW dalam mengekalkan perempuan yang tidak setia terhadap Rasulullah SAW, seperti yang berlaku waktu pemilihan isteri-isteri baginda, sama ada untuk dikekalkan atau diceraikan. Ini adalah pendapat Al-Hijazi dan lainnya. Dan satu hadis diriwayatkan oleh Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, sesungguhnya anak perempuan Al-Jum ketika masuk rumah Rasulullah dan Rasulullah SAW mendekatinya, kemudian dia berkata, aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Rasul bersabda, engkau telah berlindung dengan Allah yang Maha Agung. Pergilah engkau menjumpai keluargamu. Ibnu Muhammad berkata, dapat difahamkan daripada hadis tersebut haram bagi Rasulullah SAW untuk menikahi perempuan yang tidak mencintai Rasulullah. Larangan menikahi perempuan ahli kitab dan hamba abdi. Tidak boleh bagi Rasulullah SAW menikahi perempuan ahli kitab, kerana isteri-isteri Rasulullah SAW adalah ibu-ibu bagi perempuan yang beriman dan juga menjadi isteri-isteri Rasul di akhirat, serta derajat mereka sama dengan Rasul di syurga. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sa'altu Rabbi azza wa jalla alla uzawwija ahadan min ummati wa la atazawwaju illa kana ma'i fil jannah fa'atani. Rawahu Hakim. Hadha hadisun sahih al-isnad. Rasulullah SAW bersabda, aku memohon kepada Tuhanku agar tidak menikah dengan seorang daripada umatku, dan aku memohon agar tidak menikah kecuali dengan perempuan yang menjadi isteriku di syurga. Maka Allah mengabulkan permohonan. Kerana syurga Allah tidak diberikan bagi orang-orang kafir. Begitu juga bahawa air mani Rasulullah, air seni, air mani Rasulullah SAW tidak akan diletakkan dalam rahim perempuan kafir. Para sahabat berkata, jika Rasulullah SAW bernikah dengan perempuan ahli kitab, maka perempuan tersebut akan mendapat hidayah untuk masuk Islam kerana kemuliaan Rasulullah SAW. Begitu juga tidak boleh bagi Rasulullah SAW menikahi perempuan hamba abdi yang muslimah, meskipun jika ditakdirkan bagi Allah untuk menikahkan dengan wanita hamba abdi, maka anak yang lahir adalah merdeka. Tidak boleh bagi Rasul bernikah dengan wanita hamba abdi kerana terhalang dengan sifat kehambaan. Kata Qadhi Husain, atau nama sebenarnya Abu Ali Al-Husain bin Muhammad bin Muhammad Al-Maruzi, seorang tokoh mazhab Syafi'i pada zamannya, mempunyai kedudukan tinggi dan digelari sebagai pendakwa umat, dan beliau dimaksudkan qadhi dalam kitab-kitab mutaakhir yang meninggal dunia pada tahun 462 Hijriah. Abu Asim berkata, boleh bagi Rasulullah SAW menikahi wanita hamba abdi. Dipetik dari kata Al-Hijazi, dan tidak disyaratkan ketika itu terdapat perasaan takut berlaku zina dan hilang pengaruh. Manakala bersenang-senang dengan perempuan hamba abdi, menurut pendapat yang lebih sahih adalah halal. Kalau Rasulullah SAW pernah bergaul dengan hamba abdi perempuan itu Raihana sebelum dia masuk Islam. Berdasarkan ini, adakah harus bagi Rasulullah SAW untuk memilih hamba abdi yang masuk Islam kemudian dikekalkannya, atau yang tetap dalam agamanya kemudian menceraikannya? Terdapat dua keadaan. Yang pertama adalah harus, dia akan mengisterinya di akhirat.
Dan yang kedua, tidak boleh ketika ditawarkan pada Rayhanah untuk masuk Islam, Rayhanah menolak, tetapi dia masih milik Rasulullah SAW, dan Rasul masih bergaul dengan dia, tapi kemudian masuk agama Islam. Selain di antara kemuliaan Nabi SAW, siapapun yang berada sekeliling Rasulullah, yang bergaul, yang bercakap dengan Rasulullah akan masuk Islam. Bahkan jin Nabi SAW juga masuk Islam. Apatah lagi perempuan-perempuan yang bernama hamba abdi yang berada di sisi Nabi SAW. Allah Ta'ala beri kemuliaan Rasulullah untuk mereka Islam. Walaupun dikatakan bahawa antara hamba yang dimiliki oleh Nabi SAW yang akhir untuk Islam bernama Rayhanah. Oleh bagaimanapun kita lihat, para ulama cuba mengkaji secara teori. Walau benar Nabi SAW tidak bergaul melainkan dengan perempuan muslimah, tidak berkahwin melainkan perempuan muslimah, tetapi adakah boleh mereka dibincang secara teori? Adakah boleh? Macam kita bincang, benda yang kita buat, sekiranya kita ke bulan, adakah boleh kita solat begini? Kita bercakap secara teori, kita bukan bercakap secara praktikal. Dan Nabi SAW sepakat ulama, isteri-isterinya adalah muslimah, dan Nabi tidak pernah mempunyai ahli kitab yang menjadi isteri Nabi SAW. Ini diijma' oleh ulama. Namun adakah boleh? Soalannya, adakah boleh? Kalau Rasulullah SAW berkahwin ahli kitab, kerana Allah Ta'ala menghalalkan orang beriman bernikah dengan ahli kitab. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'amul ladhina utul kitab hilul lakum wal muhsanatu minal ladhina utul kitab hilul lakum. Dan wanita-wanita muhsan, wanita yang menjaga kemaluannya, yang menjaga dirinya di kalangan ahli kitab, halal bagi kamu. Ayat ini dalam surah Al-Ma'idah pada ayat yang ketiga jelas menunjukkan halal pernikahan perempuan ahli kitab dengan lelaki muslimin secara ijma' ulama. Tetapi persoalan yang dibincang oleh ulama, siapa ahli kitab? Setelah mereka bersepakat daripada ayat ini bahawa lelaki Islam boleh berkahwin dengan perempuan Kristian, perempuan Yahudi. Tapi apakah dimaksud perempuan Kristian dan Yahudi ini? Ada dua syarat yang Tuhan sebut. Wal muhsanat, muhsan yang menjaga maruah diri, bukan pelacur, bukan kita katakan kalangan wanita-wanita murahat. Dia mesti muhsan. Muhsan jaga diri dia dengan pegangan agamanya, sebagaimana wanita-wanita muslimah menjaga dirinya dengan pegangan agamanya. Demikian juga wanita Kristian, wanita Yahudi yang menjaga dirinya dengan agamanya. Dia tidak melihat zina itu halal, dia tidak melihat bercampur bebas itu halal, kerana benda ini ada dalam ajaran mereka. Kemudian Allah Ta'ala sebut minal ladhina utul kitab, di kalangan orang yang diberi kitab. Sebab memanglah kitab mereka sudah diselewengkan. Kerana ada setengah-setengah orang yang mungkin tidak mendalami isu ini, lalu mereka menolak wujudnya ahli kitab. Pada zaman ini, dengan mereka berkata bahawa kitab sudah diselewengkan, bagaimana mungkin ada ahli kitab? Bagaimana saya dengar penceramah-penceramah dan radio dan sebagainya, maka jawapannya silap. Kerana ketika mana Allah Ta'ala menyebut benda ini, memang kitab sudah diselewengkan, Alkitab sudah diselewengkan. Dan kita kena tahu ayat ini Madaniyah, di mana Yahudi bila tahu Nabi SAW lahir di Mekah, mereka mula mengubah semuanya. Walaupun selama ini dah terubah, sudah terubah, cuma tentang bisyarah Nabi Muhammad masih wujud. Tapi bila mereka melihat Muhammad lahir di Mekah, kemudian berhijrah di Madinah, mereka mula mengubahnya. Dan surah Al-Ma'idah ada surah ayat-ayat yang kita katakan terakhir turun untuk menunjukkan memanglah ahli kitab, dia dah ubah kitab, tapi Allah tetap menamakannya sebagai ahli kitab. Jadi bukan satu kita katakan ta'lil yang betul, alasan yang betul untuk mengatakan tak ada ahli kitab hari ini sebab kitab mereka sudah diubah. Jawapannya memang dah ubah lama dah. Itu bukan isunya. Isunya sejauh mana mereka berpegang ke kitab. Itu isunya. Sejauh mana mereka berpegang ke kitab. Ambil kata dia Kristian tetapi hidupnya secara hipis atau etis, berarti dia bukan pemegang ahli kitab. Dia memusuhi gereja misalnya, dia tak pernah ke gereja sebagai contoh, dia tidak pernah melihat yang diharamkan dan agamanya itu haram. Dia seperti tidak ada agama, atau disebut mulhid. Mulhid, tak ada agama. Ia berlaku pada orang Kristian.
Yahudi. Ia berlaku juga pada orang Islam. Dia orang Islam, secara baka dia Islam, namun dia mulhid. Dia tak percaya agama, memang ayat Islam, tapi dia hidup tidak mahu ada agama, etis. Dia nak bebas, yang haram dia langgar semua. Mereka ini hidup secara mulhid. Dia tak percaya pada Allah, walaupun dalam IC mereka, agama mereka Islam. Tapi tanya mereka, mereka tak tahu apa-apa. Bukan mereka menentang Islam, mereka memusuhi Islam, tapi mereka kekal dengan nama Islam. Sebagaimana penduduk ataupun dikatakan orang-orang Turki zaman Mustafa Atatürk, sebagaimana beberapa golongan yang duduk di bawah pemerintahan negara komunis, mereka tak tahu apa itu agama dan mereka bersifat mulhid. Jadi orang-orang Kristian yang pegang dengan Kristian, maka mereka ini tetap dinamakan sebagai ahli kitab. Baik, soalan yang seterusnya ialah, adakah yang convert yang masuk Kristian sebagai ahli kitab ataupun ahli kitab yang kekal? Istilah noktah ni, Cina, orang Cina yang kebanyakan yang menganut Buddha kemudian memeluk Kristian, maka mereka tidak dianggap sebagai ahli kitab, kerana mereka ialah ahli musyrikah yang asalnya semua berada. Convert kitab tidak mengubah mereka kepada ahli kitab. Ahli kitab yang dikira oleh ulama daripada asal mereka, berasal keluarga mereka, asal keturunan mereka ialah ahli kitab. Kerana mereka daripada awal berpegang dengan ada beberapa isu-isu agama yang kita katakan daripada misyati wahid, sumber yang sama, percaya akhirat, syurga, neraka, Adam sebagai bapa manusia, Nabi-Nabi yang wujud. Ini benda usul-usul yang kita semua bersepakat. Islam dan Kristian serta Yahudi. Yahudi berkata dengan nada yang sama, manusia pertama Adam. Demikian juga Kristian, demikian juga Islam. Mereka juga bercakap tentang syurga, Adam dikeluarkan daripada syurga. Tak ada satu pun agama samawi ini kata Adam tak dikeluarkan, Adam dikeluarkan daripada syurga. Atas kesalahan yang sama. Cuma dalam Islam kita tak bincang panjang lebar kesalahan tersebut. Kita menyebut dimakan buah larangan, stop. Yahudi dibincang pokok itu besar mana, buah itu nama buah apa, berapa biji dimakan, lekat kat mana. Kalau mereka kata Adam lekat kat sini, maka keluar ni. Yang perempuan jadi keluar haid. Dan Islam kita tak bincang sebab tak ada dalil. Dia cuma menyatakan bahawa berdasarkan Al-Quran, Adam AS memakan buah larangan, demikian juga isterinya, maka dia dikeluarkan daripada syurga. Tapi Yahudi Kristian dibincang detail lagi. Ini kita namakan Israeliyat. Katakan bahawa Adam bila makan lekat sini, maka keluarlah di putih ni bagi lelaki. Perempuan pula sampai kat perut, maka dia sakit. Cerita nafsu bagi perempuan dinikmati oleh perempuan lebih lama berbanding lelaki. Sampai dalam perut maka keluar haid. Kesan dia makan buah larangan. Tapi Islam tidak melihat itu sebabnya. Ini cerita Islam, Kristian dan Yahudi. Artinya persamaannya banyak, cuma berlaku cabang-cabang. Dan last kali yang membezakan kita dengan mereka adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Itu membezakan kita secara jauh. Namun kerana mereka ada banyak benda yang sama, Islam nak dekatkan dengan Islam, nak dekatkan dengan umat Islam. Kerana itu dibenarkan lelaki muslimin bekal dengan ahli kitab. Yang saya sebut dua syarat. Pertama, muhsan, jaga, jadi jaga maruah, bukan jadi pelacur, bukan murah. Yang kedua, mestilah dia di kalangan ahli kitab secara berketurunan. Bukannya India Hindu yang masuk Kristian, Cina Buddha yang masuk Kristian, atau orang asli yang masuk Kristian lalu kita namakan dia ahli kitab. Bukan, dia bukan ahli kitab. Kita ialah Kristian asal. Di kalangan Yahudi, di kalangan orang Kristian di Eropah, mereka semua ahli kitab. Sebab itu umat Islam di Itali berkahwin dengan ahli kitab, sehingga Gereja Vatikan mengeluarkan larangan tidak boleh berkahwin. Tapi dalam Islam mereka berkahwin. Ya, umat Islam di Italia ada 1 juta orang populasi dia, 1 juta orang, dan ramai lelaki berbanding perempuan. Dan wanita-wanita Itali pula melihat lelaki Itali ni tak senonoh, judinya, mabuknya. Kalau mereka ada perempuan yang mulia, perempuan yang dikatakan inginkan kebaikan, maka mereka cenderung berkahwin dengan lelaki-lelaki Islam kalau penduduk Itali. Akhirnya menunjukkan generasi bercampur antara lelaki Islam dengan perempuan Kristian. Namun yang akhirnya anak-anak mereka Islam dan isteri mereka memeluk Islam. Maka ini sebab penghalalan tersebut. Ada pun perempuan tidak boleh berkahwin dengan ahli kitab.
Perempuan tak nikah dengan kita, walaupun ada pandangan ulama seperti pandangan seorang pemikir sekarang bernama Dr. Hasan Al-Turabi, seorang pemikir daripada Sudan. Tetapi pendapat ini ditolak oleh semua para ahli ulama kerana dia melanggar ijma' ulama. Walaupun Dr. Hasan Al-Turabi seorang ahli, tapi bila dia melanggar ijma' ulama, maka tidak dikira pandangan dan pendapat, kerana ini disepakati sejak zaman berzaman. Sebab dalam peraturan undang-undang Islam, dalam peraturan pembelajaran fiqh Islam, selain daripada kita tidak boleh melanggar nas yang jelas, tidak boleh melanggar ijma' ulama. Melanggar ijma' ulama, maka hukum tadi tidak diambil kira oleh sesiapa. Yang memang kita dapati kalau kita belajar fiqh secara meluas, di sana ada pandangan itu, pandangan ini, namun setiap pandangan mesti tunduk aku pada ijma'. Kalau sekiranya masalah itu belum diijma' oleh ulama'